Dengar. Cakap dia orang. Kita dah cakap. live. Kita dah live dah. Dia pasal dah lambat sikit jadi kelam kabut sikit kat sini. Okey, alhamdulillah. So banyak barang yang ada depan ni. Okey. Preparationnya agak lama ya. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Dan hai yang sedang menonton, yang dah menonton. Yes. Okey, kembali di program Jom Masak Kak Zaidah untuk episod yang ke 232 hari ini. Alhamdulillah. Kak Zaidah sibuk, Kak Zaidah busy. Okey, hari ni kita ada viewers ya di sini. Ada tetamu datang ya. daripada mana tadi Akak? Daripada Seremban. Seremban. Terima kasih banyak-banyak nama Kak, minta maaf. Puan Rosnah ada dengan kita hari thank ni. you so much Puan Rosnah singgah sini. Shopping nampak ya kat kedai kita. Alhamdulillah. Thank you so much. Alright, seperti biasa kita memberi laluan untuk viewers kita yang lain tune in dan baru kita mulakan masakan kita sound seperti okay biasa. Sound okay? Okay, good. Alhamdulillah. Alright, so waalaikumsalam ya pada yang memberi salam. Dan assalamualaikum pada semua viewers kita yang sedang menonton ketika ni lah. Ya, okey, apa khabar semua? Alright. Okay, Bel, dah ramai masuk. Dah ramai Kak Zaidah nampaknya sebab mesti ramai menunggu. Kita lambat hari ni. Okey, so jom masak Kak Zaidah. Okey, jom. Okey, nah hari ni Kak Zaidah nak tunjuk masak stew ya. Stew daging. Okey. Style Kak Zaidah lah ya. Stew ni yang sebenarnya macam-macam cara ya. Cuma yang ni Kak Zaidah buat style saya lah. Okey, banyak juga bahan-bahan untuk stew kita ya. Okey, bahan-bahan untuk stew kita saya baca lebih kurang sekali jalan, sekali imbas. Bahan-bahannya yang sebenarnya ikut kesesuaian jugalah ya. Tak semestinya you follow exactly apa barang yang saya guna. Okey. Okey, bahan utama dia ialah daging. Biasanya stew ni kita buat dengan tulang. Kalau dengan daging dia kurang sedap. Dia kena dengan tulang ya. Sama ada tulang rusuk, ekor atau tulang kaki ya, stew ni. Tapi hari ni Kak Zaidah campur sedikit dengan dagingnya ya. Okey. Kak Zaidah guna lebih kurang sini 1 kilo ribs ya. Tulang dada. Ni ya. Kita dah rebus bersama dengan 1 kilo daging. Okey, yang sebenarnya dia tak sedap daging yang sebenarnya. Dia kena ada tulang. Sebab itu bila kita makan dia, kita merata-ratah tulang itu ya. Isi pada tulangnya. Okey, ni rupanya. Yang sebenarnya kalau buat stew cara betul ialah you tak perlu rebus dulu. Tapi pasal kita kesuntukan masa, jadi Kak Zaidah perlu rebus 3 suku masak daging dan tulang ni. Ya, kalau tidak kita akan makan masa lebih kurang 2 hingga 3 jam baru sedap. Kita akan masak bit by bit ya. Tapi hari ni kita tak maulah buat macam tu. So saya shortcut, saya rebus 3 suku masak. Kalau perempuan nak sedap, jangan rebus dulu. Kita rebus bersama dengan kita masak nanti sikit-sikit ya. Okey, now bahan-bahan untuk stew kita Kak Zaidah guna dekat sini ialah hilang pula suara. Kenapa ya? okey. So tak ada suara. Masih tak ada suara kejap tak ya. Ada tak ada suara ke? Tak ada suara ya? Sound check. Ada suara, tak ada suara? Kak Zaidah punya wire okey? Bawah. Ada suara? Tak ada pula. Langsung tak ada. Oh ni. The plug is sekejap ya, ada wiring pula ni. Okey, sekejap ya. Ada? Tak ada? Ada ke tak ada? Hello, test. Tak ada ya?
Ada? Ada ke tak ada? Okey. Ni ada. Alright, ni ada dah, eh. Alright. Okey, kita sambung lagi pada bahan-bahan dia. Dah. Okey, ada ya. Okey, kita guna lebih kurang 2 biji bawang Holland ya. Kemudian kita dicekan dia, 2 biji ya bawang Holland. Kak Zara guna juga 3 biji buah tomato, kita potong kasar macam ni. Kita guna juga 2 cube stok lembu. Saya guna fresh sweet thymes ya. Kalau tak ada sweet thyme biasa pun boleh ya. Ni lebih kurang 3 tangkai, 3 batang lah. Kita guna 3 batang celery. Saya suka ambil celery yang dengan ada daun dia. Ya, kalau tak ada, perempuan aja ambil batang celery ni ajalah ya, 3 batang. Kemudian carrot, kentang lebih kurang 4 hingga 5 biji. Terpulang kepada perempuan lah. Kemudian carrot kita lebih kurang 3 batang carrot. Ini optional. Kalau nak letak boleh, tak letak boleh. Saya suka letak straw mushroom. Kalau tidak, you boleh pakai button mushroom atau fresh mushroom. Saya suka straw mushroom sebab dia lembut dan baunya tak kuat sangat ya. Okey, dan kita guna juga lebih kurang 3 hingga 4 sudu makan nanti tomato paste atau tomato puree. Kita juga guna Italian herbs, 1 tin kacang peas. Kita guna juga sedikit kicap manis, dan saya akan tambah sedikit kicap Kak Zaidah nanti ya, kicap mi saya. Kita pakai Lea and Perrins sedikit. Kemudian kita pakai sedikit minyak zaitun. Dan untuk memekatkan nanti kita akan guna 50 gram tepung gandum bersama dengan 50 gram butter untuk nak memekatkan stew kita. Okey. So kita boleh mula masak sekarang. Alright. Perlu panaskan minyak bersama dengan sedikit minyak jagung ya. Sekarang kita taruh minyak sikit, minyak biasa, minyak masak biasa. Okey. Dan sedikit minyak jagung. Minyak zaitun. Ya. Alright. Okey, kita perlu tumis bawang besar kita. Tumis hingga betul-betul layu. Okey. Tumis hingga bawang kita betul-betul layu. Okey. Alright. Tumis hingga layu betul ya. Ini kena layu baru dia sedap nanti. Ada yang bertanya kalau tak ada Lea and Perrins tak apa ke? Tak apa. Dia just untuk nak menambahkan flavor ya, smell. Tak ada pun tak apa. Okey, kita tumis bawang besar Holland ini, bawang besar yang putih ni ya, hingga layu. Okey. Okey, sambil-sambil tu ada yang nak bertanya. Sekejap ya, Puan Zaidah. Okey, katanya biasanya kita makan roti. Sure that betul-betul ya. Kita jadi sedap ya. Manis. okey, sekali. Tu dia. Sekejap ya. Okey, kita make sure that
Tak ada. Sekejap. No sound. Okey, kita masukkan celery. Batang celery bersama dengan daunnya. Masukkan bawang putih, tak ada sound. Ada ya, masukkan bawang putih. Okay. Masak dia betul-betul hingga dia layu ya. Layu betul ni. Ni belum layu lagi. So kita biarkan sebentar lagi. Kak Zara suka ambil batang celery bersama dengan daunnya. Ya, pasal dia ada bau kalau kita letak daunnya sikit. Wangi ya. Okey, so tadi Kak Zaida masukkan apa? First kali tadi bawang. Tumis bawang hingga bawang tu layu. Bawang Holland tadi ya. Layu tu maksudnya sampai lembik. Lepas tu baru masukkan batang celery tadi dan bawang putih. Tumis lagi ya hingga dia lembut betul. Okey. Tumis hingga dia lembut lagi. Kemudian kita akan masukkan thymes ni. Fresh thyme Fresh thyme. Kalau tak ada pakai yang dried pun boleh jugalah. Ya, saya setakat ni bawang dan celery yang kita masukkan ya, bawang Holland, bawang putih dan fresh thyme kita masukkan. Dengan batangnya sekali Kita masukkan batang dia. Yum. Bau dia memang sedap you all kat sini. Bau sedap ya. Masak sampai dia layu betul. Okey, bawang putih dalam 5 ulas ya, Sis Mas Mark Tovi. 5 ulas bawang putih. Masak hingga dia layu ya. Dan dia dah mula ada bau thyme tu ya. Sedapnya bau dia. Okey, kita akan masukkan pijak-pijak wire dia. Kita akan masukkan bay leaf. Itulah Linda dan Linda. Saya ni memang betul-betul depan ni ya. Jadi memang aroma dia terus menusuk. Okey, kita masukkan daging ni tadi. Masukkan semua daging yang kita dah rebus ni. Nak ikutkan kalau perempuan nak sedap, betul-betul cara masak dia ialah perempuan masukkan daging mentah ya. Lepas tu kita kena masak perlahan-lahan. Step by step. Okey, Kak Zara tak ambil airnya semua. Kita ambil dagingnya dulu. Okey, baunya sedap ni ya. Yang ada dekat sini boleh berbau kan? Sedap bau dia. Ya, betul. Bay leaf daun salam ya. Daun salam. Tapi bau dia slightly lah lain sikit-sikit je lain. Ya. Kita ambil daging air rebusan daging tadi ni ya.
Kalau perempuan nak pakai daging, perlulah dipotong cube-cube kasar ya untuk masak ni. Ya, betul Rohani Osman. Western bay leaf dan local daun salam baunya berbeza. Slight lah berbeza. Kalau kita kat sini kita panggil daun salam ya, bay leaf tu. Tapi yang sebenarnya baunya agak berbeza sedikit. Okey. Boleh aje lah. Tapi boleh aje lah. Kalau you rasa macam you nak makan dengan nasi pun boleh. Tapi dia kalau Mak Saleh dia makan dengan roti. Malu pula Mak Saleh tengok kita makan dengan nasi kan. Ya, so kita akan tutup dia sekejap. Lepas tu biarkan dia mendidih. Kemudian kita baru masukkan bahan-bahan lain bersama dengan rempah kari serta lada hitam. Kalau perempuan tak nak letak rempah kari tak apa. Saya cuma letak sedikit supaya saya dapatkan rasa ada bau rempah lah. Kalau tak dia macam flat sikit. Okey, kita akan masukkan carrot dan kentang. Okey, kita biarkan sekejap. Nanti baru kita masukkan yang rempah-rempah lain lah. Okay, bagi dia mendidih dulu. Yes, Bella, ada apa-apa? Okay. Rasa semua tengah fokus ni. Ya. Sesekali kita jadi Minah Saleh lah kan, Bel. Kita Minah jadi, Saleh hari ni. Minah Saleh campur sikit lah dengan Minah Saleh dari Asia. Ya, saya letak sedikit rempah kari. Yes. Tu bagi dia ada rasa apa ya? Rasa lain sikit lah ya. Taklah rasa, kadang-kadang stew ni dia flat tau. Dia hanya rasa masam je. Masam dan wangi dia, wangi sikit lah ya. Right. Chef, kalau kita buat tulang daging kambing okey ke? Lagi sedap. There you go. Stew kalau dengan kambing lagi sedap ya, sebab kambing dia ada bau. Sedap ya. Guna daging mentah pakai slow cooker boleh? Mungkin tumis bahan-bahan dan masak dalam slow cooker boleh kan? Boleh, you masak dengan slow cooker. Lagi better. Tapi dia akan makan masa jugalah ya, dalam nak sedap dalam 2 jam bau dia sedap. Air darah tu keluar. Boleh. Stew dia lagi lama dia lagi sedap. Ya. Yes. Bau dia pekat cantik ya. Alright, so Kak Zaidah menggunakan daging lembu hari ini. Tapi kalau siapa yang nak gunakan boleh. Mutton pun sedap ya. Ayam pun boleh jugalah. Cuma ayam dia kurang manis compare tu kalau kita guna daging dan mutton. Ya, ataupun kambing. Okey, nak ikutkan kita kena tunggu dia dalam 20 minit, setengah jam baru kita masukkan bahan lain. Tunggu lagi 20 minit, masukkan lagi bahan-bahan lain. Yang sebenarnya stew tu macam tu. Tapi kita tak boleh tunggu 20 minit, kalau 5 kali dah berapa ya? Lama, saya rasa tak ramai yang duduk nanti depan live kita. Okey, kita buat shortcut ya. Kadang-kadang shortcut ni pun boleh bantu juga. Okey, kita akan masukkan slice halia sikit ya. Masukkan stok. Masukkan rempah kari. Orang ada yang bertanya, rempah kari daging ke? Rempah kari daging. Masukkan 1 sudu makan lada satu sudu makan lada hitam ya, lada hitam ditumbuk. Bukan lada sulah ya. Ataupun bukan lada hitam serbuk. Okey. Bau dia. Sedap. Masya-Allah. Okey, kita akan masukkan lagi tomato puri. Kita dah masukkan lebih kurang 4 ya, sebab kuat banyak juga kita punya satu tin banyak. Jadi Kak Zaidah gunakan 4 sudu makan, ataupun kalau tin kecil tu lagi itulah ya. Okey, lagi senanglah, ni agak banyak juga kita tak pakai ni tu. Tapi kita perlu rasa jugalah, dia stew ni dia ada masam-masam ya. Okey.
Alright, susu cair kita tak masukkan ya. Hari ni tak ada Tak. susu cair. Mari tak ada susu cair ya. Okey, kita akan masukkan mix ataupun Italian spice ya, sikit saja. Masukkan Lea Amperin sedikit. Tak ada tak apa. Kemudian masukkan kicap. Kicap ni nak dapatkan warna ya, nak dapatkan warna dan manis. Lebih kurang dalam 2 ataupun 3 sudu makan kicap. Okey, tolong ulurkan kicap Kak Zaidah. Kicap mi saya. Ni stew saya lah, ala saya. Nak bagi tambah sedap lagi. Of course dengan kicap mi Kak Zaidah. Ya. Kita tambah sikit kicap mi. Kicap mi saya ni tak letak banyak sebab dia ada special rasa ya. So kita perlu tambah juga dengan sikit kicap masin. Kicap manis. Sedap bau dia. Lebih kurang 1 sudu makan. 1 hingga 2 sudu makan. Okey, warnanya cantik ya, nampak tu. Saya dah dapat bayangkan rasa dia macam mana Kak Zaidah. Jangan letak garam dulu ya, hingga dah betul-betul pekat baru kita letakkan garam. Itu dia. Okey. Kemudian kita masukkan tomato, buah tomato. Masak stew ni sebenarnya senang. Dia main masuk je semua. Ya. Tak pernah makan. Tak pernah makan ni senang. Okey, kita tunggu kentangnya empuk. Tapi yang sebenarnya kalau betul-betul masak dia lama. Dia lama. Kalau tak, memang cara dia betul ialah kita rebus lama dia. Kita rebus dia step by step. Kita tumis, masukkan daging, masukkan air. Kemudian kita biar setengah jam. Lepas tu kita buka, baru masukkan daun-daun. Lepas tu kita biar lagi sehingga daging tu empuk betul. Tapi saya tak boleh tunggu buat macam tu. Lambat ya. Tapi dia sedap macam tu kan. Dia sedap kalau you masak step by step. Ya, ini kita tunggu kentangnya masak semua dan kita make sure that daging dia betul-betul masak ya. Okey, saya cuba rasa dulu kemudian baru kita boleh letakkan garam. Sedap ya. Dia kena ada rasa manis, masam. Tu stew ya. Masam daripada tomato puri. Buah tomato ni. Kita masak lagi dia renih dia ni sampai betul-betul dia airnya kurang ya, dan baru kita mangkin dengan air tu tadilah. Bukan air, kita belum buat lagi butter dengan tepung tu ya. Alright, Cik Nis kata kicap Mak Saleh tu is called Worcestershire sauce. Boleh pakai lain brand tak? Of course boleh. Kenapa masukkan puri tomato masak sup? Fiza, ini adalah ini bukan masak sup ya. Stew, bukan sup ya. Sebab tu kita taruh tomato puri. Kalau sup kita tak letak. Yes. Okey. Adakah masak stew dan steak satu masakan yang berbeza? Steak? Of course, berbeza ya. Steak. Stew ni dia masak merenih-renih macam ni. Rebus sampai dia empuk. Sampai dia renih. Rebus ya. Oh. Alhamdulillah, boleh tunggu tengok sampai habis ya. Nak tanya mana nak tengok live buttercream tak jumpa. Okey, untuk buttercream adalah episod yang ke sebentar, Kak Zaidah masukkan apa tu? Saya tambah sedikit kicap mi Kak Zaidah. Bagi dia lemak lagi. Okey, kita tunggu dia sekejap ya. Tunggu dia sekejap. Tunggu dia betul-betul carrotnya masak, kentangnya empuk. Nanti baru kita buat dia punya pemekat dia tu, mangkin dia ya. Okey. Baunya dah sedap kat sini kan puan? Puan ada dekat sini dah berbau dah. Something different lah ya.
Alright, Linda Hani, untuk buttercream episod yang ke-187. Kak Zara tambah sedikit lagi ladi hitam sebab kurang pedas ya. Okay, kita tutup dulu tudungnya. Kicap ni dah cukup, Lea Amperins tadi pun dah cukup ya, dah cukup bau dia ya. Kita guna Lea Amperins hari ni untuk nak dapatkan smell pada kuahnya. Tak pernah guna rempah kari. So itulah, ni dah boleh guna dah rempah kari. Agak pelik sikit lah ya. Memang pelik sikit kalau letak rempah kari, tapi bau dia sedap. Dia ada rasa sikit lah. Kalau tidak dia hanya rasa aroma je tau. Aroma of the daun, tetapi dia tak ada rasa rempah. So kalau you letak rempah kari, kuah dia tu ada rasa sikit lah. Ya. Jangan tak banyak pula, nanti kan jadi kuah kari pula kan. Ya. Okey, kita tunggu dia empuk betul-betul. Then baru kita letak cendawan dan kacang peas. Alright, okay. Hari ni Kak Zaidah menggunakan beef stock ya, bukan chicken stock. Beef stock. Kalau you pakai chicken stock, dia punya smell dah lari. Dah tak sama dengan beef. Okay. Yang ini kalau boleh kena ada ya. Italian spice. Apa best senyum? Fiza kata tengok Kak Zaidah teringat arwah mak saya. Ya Allah, rindunya nak makan masakan arwah mak saya. Tengok Kak Zaidah terubat kerinduan. Kena tengok selalu tu. Ya. Mungkin penambahan caramelized onion akan lebih mewangikan stew. Yes. Of course, yang itu memang. Okey, JK lama tak nampak. Katanya JK. Assalamualaikum JK Chef Zaidah and pergi ke mana? Assalamualaikum Masa Abdi Su ya. Missing in action. Oh ni sis Mas Mat Tobi ni mungkin nak tuliskan resepi ya. Dia tanya bay leaf berapa helai, rempah kari berapa sudu, ada masukkan halia ke tadi dan berapa banyak. Okey, untuk bay leaf dalam 2-3 helai bay leaf ya. And then apa tadi? Rempah kari dalam 2 sudu makan. Halia dalam setengah inci halia you mayang. Yes. Okey, itu saja. Alright. Rempah kari tu saya tak tumis ya. Kak Zara tak tumis. Nanti dia jadi macam bau kari pula. Kita hanya masukkan aja waktu dia tengah boil. Okey. Saya tak tumis ya. Jangan tumis. If you tumis, the smell is different. Kita tak nak bau kari. Kita cuma nak rasa ada sedikit spice dalam kita punya stew. Yes. Okey, nampak tu Ben? Ya Allah, cantik warna dia. Okay, jom kita zoom in sikit. There you go. Beef stew kita. Cantik warna dia. Coklat-coklat merah. Bau dia Kak Zaidah, Masya Allah. Yes, bau dia sedap ya. Sedapnya. Yes, saya Hani Dahari. Bel, sebelum kicap, sos apa yang dicampur tu? Lea Amperins. Worcestershire sauce. Dia ada juga brand lain yang Kak Zaidah gunakan adalah Lee and Perry hari ni. Lea Amperins ya. Lee and Perry, sorry. Kak Zaidah gunakan tu hari ni. Saya pakai Lea Amperins. Saya tak pakai apa tadi? Apa? Tu bawahnya sos Worcestershire. Tapi saya pakai Lea Amperins ya. Brand Lee and Perry. Perry. Okey, Puan Bella dah jangkit lah. Last week I dah dapatkan kuali Shogun kat Robinson Jam, Jurong East. Ada sales yang besarnya, senang nak masak. Kan? Senang kan tengok Kak Zada. Kak Zada ni sebenarnya bukan saya promote untuk Shogun ya. Saya tak ada dibayar apa-apa oleh Shogun ya, ataupun Shogun. Saya hanya suka pakai periuknya. Saya rasa macam saya sesuai dengan masakan yang saya nak masak ni banyaknya ya, lebarnya, tingginya, dia tak melekat ya. Tak adalah kata the best kuali, banyak lagi kuali yang better ya. Cuma saya selesa dengan harganya. Harganya taklah mahal sangat ya. Reasonable price. Reasonable, very reasonable price. Nuria Harun, macam mana nak beli kicap tu? Boleh order online ke? Boleh. Okey, WhatsApp admin. Okey, sebentar tu Kak Zaidah nak masukkan bahan dulu. Ini kita akan masukkan cendawan. Saya suka cendawan ni ya, cendawan straw cendawan ya. Straw mushroom. Dia lembut. Ada orang suka button, so terpulang. Kalau tak nak letak cendawan pun boleh. Hanya nak membanyakkan stew kita, membanyakkan rencah dalamnya. Okey, kita akan masukkan kacang peas.
Dengan air sekali ke Ya, ataupun kita tapis? dengan air sekali. Okey, kita biarkan renih lagi, ya. Sedap ya. Bau dia sedapnya. Alright. Okey, seterusnya. Kalau tak bergaram dulu nanti bukan daging tu tawar ke sebab garam tak resap? Resap aja lah. Dah tahu garam tu resap aja. Okey. Cuma pasal Kak Zaidah kan tadi pakai garam. I pakai kicap. Dalam kicap manis tadi ada garam. Dalam kicap saya pun ada garam juga. Jadi kita janganlah sampai terlebih garam pula sebab stew ni dia kena pekat. Kalau dah terlebih garam nanti dah tambah air dah jadi lain pula. Ya, so you must make sure that everything semua dah rasa tu dan baru you letak garam. Okey, ramai juga yang saya baca ni ada masih lagi leftovers daging daripada hari raya haji hari tu, daging korban. Kak Zaidah ni pun guna daging korban yang sebenarnya. Yes, so this is the best opportunity untuk you all gunakan daging korban ya. Joyce Lega, I like the way you explain Kak, full of passion. Joyce Lega kata. Oh, thank you. Sekarang baru kita letak garam. Sebab dia kurang rasa masin ya. Yes, stew versi Asian. Ini fusion style, stew Malaysia style. Yes, sebab kita ada kari sikit. Yes. Jangan banyak. Kalau banyak kan nanti rasa kari pula. Okay. Alright. So kita bagi dia renih lagi sekejap. Ataupun kita simmer dia sekejap lagi ya. Kita tutup dulu. Ni make sure that everything semua well blend. Then baru kita buat dia punya pemekat dia. Ya, kita tak boleh biar dia macam ni. Kalau biar dia macam ni dia agak lama ya. Sebab nak bagi dia pekat ni ya. Sebab Kak Zaidah saya gebus dulu. Kalau you buat dia to get you masak dia menggunakan daging yang mentah, dia agak pekat. Compare tu kita guna pressure cooker, ya. Okey. Alright, Kak Zaidah ada yang bertanya, Kak Zaidah pakai kicap apa tadi? Okey, saya pakai kicap manis ialah kicap Adabi lemak manis dan saya guna kicap saya. Untuk nak menambah sedap, saya pakai kicap saya. Yang ini hanya manis dan hitam. Yang ini, dia ada rasa macam-macam ni. Dia ada rasa lemak, manis, masin, all in ya. Okay, ini boleh order. Yang ni boleh beli di pasar raya. Alright, so, okay, ada yang tanya. Periuk berapa inci? Periuk berapa inci? Allah, berapa inci ni? Lupa dah ya, 38. 38, sorry, 38 ya. Besar juga ni. Nak pakai besar lagi pun boleh. Kalau nak pakai kecil, buat sikit je lah. Yes. Ya. Okay. Ya, kalau makan dengan roti tak sedar, habis sebungkus ni. Apa yang habis sebungkus tu? Roti tu lah. Roti sebungkus. Habis. Memang sedap, y'all. Okay, salam Bella. Waalaikumsalam Kak Zaidah. Saya dah beli tepung goreng Kak Zaidah dah 3 hari. Belum sampai lagi tepung tu boleh guna untuk apa lagi selain goreng ayam. Tepung goreng tu tahan lama mana bila kita simpan. Alright, Siti Hajar, untuk tepung goreng on the way ya, on its way to you, hang in there. Okay, untuk nak gunakan, macam mana cara nak gunakan, Kak Zaidah dah share pelbagai jenis resepi yang menggunakan tepung goreng seberguna Kak Zaidah. Alright. Okay, nampak ni. Saya kecilkan sikit api. Kak Zaidah, kita cairkan butter. Ya. Kalau perempuan tak nak buat macam ni pun tak apa. You just add tepung kat dalam ni. Ya. Pun boleh. Tapi macam ni lebih sedap lah sebab dia ada butter. Cairkan butter. Kemudian kita akan masukkan tepung. Dengan cara macam ni kita dapat memekatkan stew kita. Yes. So ini kira Kak Zaidah masukkan tepung ni lah bersama mentega. Okey. Cair je butternya, nampak tu? Kita masukkan tepung. Tengok macam dah nak buat churros dah. Churros pekat lagi ya. Ini agak lembik ya.
Okay, so ini method ni Kak Zaida gunakan untuk buat stew hari ini. Okay, so kita ada sikit lagi tepung. Untuk nak memekatkan stew kita ya. Alright, butter Kak Zaida menggunakan 50 gram. Dan tepung dan juga sama. tepung pun sama 50 gram ya. Okay, so kita biarkan dulu sekejap dan kita balik semula ke stew kita. Look at this. Wah, cantiknya warna dia. You can see the color. Ya, kemerah-merahan coklat ya. Cantik. Ada yang bertanya cair butter and mentega untuk roux. Yes, roux. Saya cakap roux kan nanti ramai tak tahu ya. So, kita buat macam ni ya. So, method yang Kak Zaida buat sekarang ni adalah method untuk dapatkan roux. Okay, so kita akan masukkan ni lebih kurang 2 hingga 3 sudu makan. Perempuan tengok sendiri ya nanti. Just tengok kepekatan yang kita nak lah. Cantik ya stew kita, color dia, look at that. Very nicely blend, color merah, color coklat. Dia blend ya, dia nampak cantik. The smell of course memang sedap ya. Sekejap lagi dia akan pekat ya. Kalau kurang kita akan tambah lagi tepung ni tadi yang kita buat tadi ya. Ataupun nama lainnya roux ya. Kalau saya cakap tadi nanti mungkin ramai yang tak tahu ya. Okay, look at that. Dia dah mula nak memekat ni. Senang aja yang sebenarnya masak stew ni. Dia masuk je semua. Yes. Lepas tu kita masaklah sampai dia betul-betul empuk. Okey, Kak Zara tambah lagi sikit. Dia kurang pekat. Ikut kepekatannya mak kata boleh. Ikut kepekatan yang perempuan nak ya. Okey, kita tambah sikit lagi. Satu sudu makan lagi. Kalau malas nak buat macam ni, taruh tepung aja pun boleh. Cuma kalau kita masak dengan butter, dia lebih sedap lah sebab butter kan. Okey, dah mula nak pekat nampak tu. Okey, that. Okey, ni kalau dibiar dia akan bila dia sejuk dia akan pekat. Okey. Cantik warnanya. Dah nak siap dah ni. Alright, dah ada pin resepi ke Bella. Nampaknya Siti Aisyah hari ni semua fokus dan ada banyak sangat bahan-bahannya. Okey, saya tak dapat nak pinkan sebab masih saya tak jumpa lagi yang sharekan resepi di skrin kita ni sekarang ni. Mungkin ada yang share tapi tak lalu ya. Sekarang ni saya cari tak ada. Okey, tak apa. Sebentar lagi tim social media Simply Sugar Baking Studio akan sharekan full recipe. Jangan risau. Fret not, okey? Hang in there. Salin cara-cara dulu kalau tak ada bahan lagi buat masa ni. Okey, tambah lagi garam. Ni perempuan kena masak ikut rasa lah. Ikut your selera masing-masing ya. Kita rasa kurang masam, you can add in now tomato puri. Ya, kadang-kadang daging yang kita guna walaupun kita timbangan yang sama, tapi cara masak kalau masak stew yang lama gitu kan, dia manis daging tu keluar. Macam ni kita pakai pressure cooker, kita paksa dia tahu. Jadi dia punya rasa macam ada kurang manis. So kita boleh tambah dengan kicap manis, and then kalau kurang masam boleh tambah lagi dengan tomato puri. Okay. Ini nanti dia sejuk dia akan pekat ya. Okay, look at that. Dah masak dah kita punya stew. So, stew hari ni adalah stew ala Malasin ya. Kalau Mak Saleh dia lain sikit stewnya. Ya, dia lebih kepada fusion. Dia lebih kepada rempah-rempah dia. Dia punya rempah-rempah dried rempah dia tu. Jadi saya letakkan sedikit kari.
kalau puan makan nanti dia tak adalah rasa kari. Tapi dia ada rasa rempah. Adalah rasa rempah. Sebab kita tak tumis kari tadi, jadi bau karinya tu tak ada. Jangan risau. Jangan nak you tengok saya tok kari nanti, jangan pula you kata nanti bau kari pula. Dia tak ada bau kari. Kalau puan apa tadi nama lupa kat saya dah. Puan Rosnah ada bau kari tak? Tak ada kan bau kari. Dia ada bau Mak Saleh lah, bau Mak Saleh. Ni bau Mak Saleh ni namanya. Okey, sedap dah, ya Allah. Very nice. Kalau buat menu hari raya pasti penuh meja tetamu datang. Harus. Yes. Sekali-sekali kita buat macam ni. Ni dah pekat dia, Bel. Tengok tu, Bel. Cantik dah. Dah pekat dia. Okay. Alright, dah masak dah. Siap. Sedap sangat ni ya. Okey. Kita tutup sekejap, bagi dia naik wap. Kemudian saya Kak Zara bagi Kak Zara kemas dulu table ni. Alright. Kan dia punya Wan dekat sini boleh bau kan. Bau daun dia tu ya. Jadi bila kita masukkan sedikit rempah kari tu, bila kita makan nanti adalah sikit bau-bau yang kita biasa kenal lah. Alright, Siti Aisyah ada soalan Kak Zaidah. Yes, apa boleh dia? Tak masak dengan pressure cooker, lepas tu masuk bahan lain, masak semula dalam periuk? Boleh lah. Kak Zaidah tadi masuk pressure cooker. Saya masak 3 suku masak ya di pressure cooker saya. Okay. Alright, kita nak makan dengan garlic bread. Kita serve dengan garlic bread. Yes. Kalau kita pakai slow cooker tu, masak kita rebus dia guna slow cooker atau kita masak ni? You masak daging mentah. Tulang mentah masuk dalam skukur. Mula-mula tadi tumis sama, tumis bawang dah lembut, masukkan celery tadi, batang celery tadi, batang celery tadi, tumis lagi, kemudian masukkan daging mentah dengan tulang tu. Tapi slow cooker biasanya tak besar kan, agak-agak lah, jangan tok banyak sangat nanti kan tak muat pula. Sedang-sedang lah, dia macam standard rice cooker kan. So, you masuklah dulu. Lepas tu tahu air sikit. Kalau tidak macam mana dia nak masak daging tu? Tahu air. Kalau malam sebelum kita tidur tu kita masak, besok pagi dalam jam tu hancur kat dia dah. Takut hancur lah. Okay. You kena off lah dulu. Masak lah, lepas tu tutup lah. Masak tutup, esok masak lagi sikit. Esok panaskan aja. Jangan masak slow cooker tu lepas tu you tidur. Sekarang dah jadi kering nanti. Bukan kering, hancur nanti dagingnya. Ya. Okey, kita makan bersama dengan banquet ni ataupun French loaf ya. Tahu sedap lah. Sedap ni. Akak dah boleh bayangkan macam mana rasa dia. There you go. Hari ni menu kita beef stew ya. Beef stew ala Malasin ataupun beef stew ala Kak Zaidah. Untuk hari ni. Ala Kak Zaidah lah sebab dia ada apa tu? Saya memang letak rempah kari sikit. Supaya wangi dia tu fusion taste. Boleh ke makan dengan nasi? Boleh ajalah. Boleh lah. aja. Tak adalah kata tak boleh makan dengan nasi, cuma dia manis tau. So lain sikitlah rasa dia dia manis. So kalau you nak makan dengan nasi tu you kena standby lah. Kalau tidak nanti you ada orang tak biasa makan nasi dengan lauk-lauk manis dia manis. Okey, so garlic dia kita nak sapu Kak Zaidah Nak garlic, nak sapu butter boleh, tak nak pun tak apa. Just dip aja masa kita nak makan pun boleh. Alright. So jadi ni Kak Zaidah ambil yang plain ya. Baguette atau baguette. Baguette. Okey, French loaf untuk kita padankan dengan beef stew hari ni. Jadi yang ada leftovers tadi ramai ya, saya tengok ada leftovers daging ya. Tapi Bel yang sebenarnya kalau nak sedap dia pakai tulang. Right. Dia pakai tulang ya, daging saja pun tak sedap. Dia pakai tulang. Jadi kalau dah ada daging tu tinggal cari tulang aja. Dia yang sebenarnya dia guna tulang sahaja lagi sedap. Ya. Tulang rusuk, tulang tengkuk, tulang peha, tulang kaki dia tu. Look at that. Tu dia dah pekat ya. Wow. Bau dia sedapnya. Kita ambil ribs.
Look at that, the ribs. Sedap ni ya, makan dengan roti. Yum yum. Yes. Das. Okey, cendawan. Cendawan terpulang kepada perempuan. Ada orang tak suka, tak payah letak. Ya, tak payah letak cendawan pun boleh. Cuma saya suka cendawan ni, straw ni. Dia lembut ya. Kacang peas ni dah tak nampak. Okay, we put some kacang peas here. Carrot. Carrot, kentang potong kasar-kasar ya. Kalau potong kecil-kecil takut dia hancur. Okey. There you go. Sedap ya. Stew ala Kak Zaidah for today. So good. Yes. Masya Allah. Ada juga yang meninggal. Ya. Okey, Okey. begitu. Cantik stew kita. Alhamdulillah. Kak Zada masak ini satu periuk besar. Sebab dia jarang sangat nak masak stew kan. Yes. Okey. Alright. Kalau nak tukar dengan kacang panggang bersos boleh ke? Kacang Baked panggang beans. boleh. Baked beans boleh. Inilah baked beans boleh. Dia memekatkan kuah ya. Dia memaniskan kuah dan memekatkan kuah. Kalau you pakai baked beans. Masya Allah. Heaven on earth. Yes. Makanan macam ni. Kan? Alhamdulillah. Syukur kita Alhamdulillah. selesai dengan menu hari ini iaitu beef stew ala Kak Zaidah. Ala Kak Lain Zaidah daripada ya. yang lain, ya. Sebab kita ada Jarang. sikit. Kita ada letak sedikit rempah kari. Yes. Yes, juga tu dapat rasa masing-masing lah. Kalau you terasa tak nak letak rempah kari, it's okay. Cuma saya letak sikit jadi ada kelainan sikit lah pada bau dan rasanya. Itu Marati Arifin kata senyap je Bel tengah menikmati bau stew tu ke? Bau dia sedap. Untunglah. The combination of bau Speechless. daun ya. Daun tadi kita pakai sweet thyme, lepas tu kita ada pakai bay leaf, kita ada pakai Italian spice ya. So ada rempah kari. Jadi dia punya bau tu macam dah bercampur aduk. Jadi dia jadi wangi sedap lah ya. Okey, dah selesai kita punya beef stew kita. Ini kalau buat dengan mutton lagi sedap. Dia ambil tulang bahagian kaki dia. Ya, oh sedap sangat. Okey, ada soalan last Yes, ni. apa dia? Okey, kalau guna baked beans, sosnya dibuang ke? No, masuk sekali. Masuk sekali. Sos dengan dia tu air, yang memekatkan you punya stew tadi, ya. Right. Mm-mm. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak. Alright. Dah di hujung siaran baru kita nampak ya. Siapa tu? Resepi Nampak apa? dah di pin dia. Mungkin resepinya banyak. Di-sharekan oleh Sis Mas Mak Tobi. Alhamdulillah. Jadi, Thank you, Mas. Thank you so much. Jadi siapa yang perlu alhamdulillah. Jadi siapa yang perlu carikan resepi, hang in there. Sebentar lagi tim social media Simply Sugar Baking Studio akan upkan posting untuk full resepi menu hari ni. Okey. Puan sekejap ya, jangan balik dulu. Saya nak bagi puan rasa dulu. Sian suaminya menunggu kat luar tu. Kita Ataupun umpah akak dia. boleh rasa? Kita boleh umpah rasa dia ataupun dulu boleh macam rasa mana? kat sini. Akak Makan, Puan. rasa dulu. Jemput akak. Tak nak, segan. Baiklah. Akak bagi tahu macam mana rasa dia. Akak boleh tahu. Baiklah. Boleh akak jemput rasa kak. Boleh rasa sikit. Okay, sementara nak tunggu akak kita rasa ni, saya pinkan resepi jadi. Pinkan resepi daripada Sis Mas Mark Tovi. Thank you so much. Okay, jadi siapa yang perlu cari, bolehlah tengok komen yang saya dah pinkan di bawah daripada komen Sis Mas Mark Tovi. Okey, rasa boleh dulu. tengok. Nanti kejap lagi Sekarang. kita masukkan dalam pinggan, puan boleh makan dengan roti. Okey kan puan? Boleh Puan rasa sikit dulu. Macam mana Rasa mungkin dulu. boleh share dengan rakan-rakan viewers kita Ambil yang sudu, sedang Nadia. menonton ni. Kejap lagi puan boleh rasa, saya bagi kat depan, nanti puan boleh rasa dengan suaminya. Kejap. Sedap stew kita. Agak lain sikit lah, kita pakai rempah kari. Alright. Okey. Okay.
Alright. Megan Puan, kenalkan diri. Puan Hasnah. Rosna. Dari Seremban. Saya memang sentiasa mengikuti perkembangan Live kita ya. Live Kak Zaidah Ada yang dah cuba kan resepinya? Saya cakap Kak Zaidah cantik, muda je. Oh, muda ke? Saya dah Bukan yang anak ini, lagi satu yang ya ke? Dah 60 tahun ni Puan. 60 tahun ni. InsyaAllah minta sihat je lah ya. Yang penting sihat Kak Zaidah. Nah, yang penting sihat. Okey. Jom kita pegang mic sikit. Okey. Okey. Kita sepit kat sini jadi Puan boleh rasa. Jadi bagi viewer kita dengar. Ada yang kadang-kadang ni nak masak tapi takut. Takut tak sedap, takut tak jadi kan. Jadi kalau yang kita masak hari ni, yang ni kita bagi Puan rasa. Puan boleh rasa sedap ke tak ke. Makan daging tak? Makan. Dia tak makan daging kadang kan. Okey. Kuah je dia rasa. Sekejap lagi kita bagi rasa dengan makan dengan Sedap. roti. Walaupun dia ada rempah kari tapi tak rasa. Rasa herbs ni lah. Rasa herbs ya. Dan dia akan tambah lagi makan herbs. kuah je pun dah sedap. Betul. Sedap ya. Okey, akak cakap macam mana dia ada rasa masam ke dia ada rasa manis? Semua komplit. Macam mana? Komplit. Alhamdulillah. Ada rasa masam, ada rasa manis, and then dia ada rasa rempah, wangi ya. Sedap kan dia dah. Sedap kan? Tak payah makan daging dia, makan kuah pun dah okey. Betul. Cicah dengan roti lagi sedap. Betul. Roti, especially roti macam ni kan, dia kan keras jadi dia menyerap kuahnya tu. Gigit tu ada rasa macam lada hitam dia. Setengah sekali mana ada kan Kak Zaidah kan? Kalau tak nak pedas, kurangkan lada hitam. Kalau nak pedas, tambahkan lada hitam. Berapa kali dah ban? Yes, itu boleh cakap memang on point rasa ya. Dapat jumpa Kak Zaidah hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak Zaidah. Sama-sama. Saya datang. Sama-sama sudi datang singgah ke studio kita. Datang tepat pada masanya. Kita baru nak start live tadi kan. Okey, so dapatlah rasa apa yang kita masak tengah hari ni. Dan juga akan dapat tonton daripada awal sampai habis. Boleh buat ni. Pasal apa dapat tengok sendiri. Saya pun tak ada shortcut dia. Kita apa yang kita buat ini hari inilah hasilnya. Ya, Puan sendiri dapat tengok. Mudah. Kan, mudah dan bahan-bahan dia pun kita hanya pakai daging je, yang lebih tu rasanya kita beli sekali kita boleh simpan. Ya, seperti bay leaf. Sedap lah. Sedap kan? Rasa yang lada hitam tu. Berasa kan baru lada hitam. Tengah saya pernah makan ni tak ada rasa macam tu. Dia cepat muak. Yang ni okey. Ni kan tak muat kan. Ya, alhamdulillah. Sekejap lagi kita boleh jamu Puan nanti dengan suami. Kita pujuk suaminya menunggu kat luar ya. Okey, terima kasih banyak ya Puan. Okey, waalaikumsalam. Okey, selesai kita punya menu hari ni. Menu hari. Okey, ada daripada soalan. Mariati Arifin katanya, Yes. thank you Kak Zaidah bagi resepi. Thank you Bel baca komen-komen kami, dan thank you Mas Mak Tovi tolong salingkan resepi. Okay. It takes 3 to tango now. Okay, thank you. Thank you to you too. Thanks to Thank you all. you so much. Dan juga rakan-rakan yang lain, I bet ada juga yang sharekan resepi tapi tak muncul di sini ya. Mohon maaf jika saya tak pinkan. Jadi yang saya dapat nak pinkan daripada komen sis Mas Mak Tovi, sebab yang ini sahaja appear daripada skrin saya. Jadi mohon maaf, saya dah ada nampak juga Ana Abdullah ada sharekan juga cara-cara Kak Zaidah masak daripada awal. Okay, thank you so much. Alright Kak Zaidah, kita mungkin boleh sambungkan untuk menu yang lain insyaAllah nanti. Okey, untuk perempuan, Kak Zaidah harapkan hari ini berpuas hati dengan menu dan resepi stew daging ya, ataupun beef stew Kak Zaidah ya. Ini ala Kak Zaidah ya, jangan tanya kenapa saya tahu empah kari. Ya, saya nak bagi rasa kelainan, ikut taste saya. Kalau perempuan tak suka tak apa, tak ada masalah ya. Just tak payah letak pun tak apa ya. Okey, so hingga kita jumpa lagi insya-Allah di lain masa dan lain hari dan ketika. Doakan yang baik-baik buat Kak Zaidah agar saya sihat, dapat saya kongsi lagi dengan perempuan yang menunggu ya, yang senantiasa menunggu hari-hari mesej saya ya, menunggu hari nak mengajar apa ini hari, ya. So insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa dan lain waktu. Harap perempuan berpuas hati ya dengan menu kita tengah hari ini, beef stew. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.